Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Baiklah, sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pada episod yang ke-29. Pada hari ini kita akan baca ayat yang ke-98, ayat 98 hingga 101. Baik, kita mulakan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله tak sampai juga فإن الله عدو للكافرين. Okey. Bermula dengan man kana. Nun mati bertemu dengan kaf kerana jauhnya makhraj kaf daripada nun. Kaf berada pada percampuran langit lembut dan keras, sedangkan nun berada pada gusi, di belakang gigi, kacip atas sahaja. Jadi jauh kedudukannya. Maka sebagaimana yang telah banyak kali kita ceritakan bahawa kita angkat pangkal lidah sehingga menyentuh hampir dengan makhraj kaf. Jadi bunyinya manka. Okey. Praktikal kitanya, perkataan yang selalu kita guna, buah nangka. Dia. Jangan sebut dengan terapung. Jangan sebut buah nangka. Kita sebut nangka, kita kata nangka. Jadi manka. Okey. Man kana. Buka mulut. Ka. Jangan mangkana. Tak buka, tak keluarlah huruf dia. Bunyi dia tak nak keluar sebab kita kalau tak buka mulut. Buka. Mangkana. Okey, kenapa buka? Kerana fathah. Fathah daripada perkataan fataha yang bermakna buka. Harakah fathah maknanya pergerakan buka. Man kana aduwan lillahi. Aduwal. Jangan aduwal. Jangan sangkutkan dia. Man kana aduwal. Ya, du dia pergi. Bukan duwan. Jangan tutup laluan dia. Lillahi. Jangan lillah. Lillah. Buka mulut.
lillahi wa malaika. Okey, turunkan lidah ke bawah. Okey, ambil situ 4 harakat. Wa malaikatihi, wa malaikatihi. Okey. Wa malaikatihi, sini kita baca 4 harakat. Dan hi itu kita panggil dia sebagai mad silah qasirah. Kita namakan dia sebagai mad silah qasirah. Tuan-tuan dan puan-puan dan penonton yang dihormati sekalian, mad silah qasirah ini kalau kita nak kategorikan dia berada dalam kategori mad asli. Cuma ia diletakkan dalam nama mulhaq bil maddil asli. Apa dia mulhaq dengan mad asli? Iaitu mad yang dikaitkan dengan mad asli. Tak boleh kita nak katakan dia sebagai mad far'i, kerana dia bukan cabang sebenarnya. Dia memang bahasa kita salin tak tumpah. Seperti mad asli. Kerana itu secara detailnya dia adalah mad yang dikaitkan atau dipanggil mulhaq bil maddil asli. Mad ini kalau dia nak keluar daripada aslinya, maka dia mesti menepati 2 perkara. Pertamanya, mad itu bertemu dengan hamzah. Sama ada bertemu dengan hamzah datang sebelum, atau bertemu dengan hamzah datang selepas. Maka barulah kita layak panggil dia bukan asli. Okey, malah dia jadilah pelbagai nama mad tu. Mad dia nak jadi mad jaiz ke, nak jadi mad muttasil ke, nak jadi mad munfasil ke, okey, nak jadi mad badal ke. Dia kerana pertemuan dengan hamzah. Satu lagi yang mengeluarkannya dari daerah aslinya ialah apabila ia bertemu dengan sukun. Jadi satunya bertemu dengan sukun, kita panggil dia dengan mad arid lis sukun. Ataupun dia bertemu, hakikatnya bertemu dengan sukun, iaitu mad lazim. Mad lazim kalimi itu. Bila kita baca masuk dallin, kita masuk pada mati. Okey? Jadi oleh kerana dia pertemuan dengan mati itulah mengeluarkannya daripada lingkungan asli. Sementara yang lainnya juga sebagaimana ma'iwab. Di hujung itu, ma'iwab yang berada di hujung itu juga mulhaq dengan mak asli. Dia ada kaitan dengan mak asli. Kerana dia berada dalam situasi fathah, di dalam situasi alif mad yang mana sebelumnya adalah berbaris fathah. Okey, itu secara huraian yang orang panggil. Selama ni kita jumpa mad itu diletakkan dalam mad far'i. Mungkin ada alasan lain lah. Tapi untuk kita fahami betul-betul bahawa mad asli adalah mad yang saya mentarifkan, mad yang tidak ada keterlibatan hamzah dan sukun pada huruf mad itu, maka dia asli. Kalau ada terlibat hamzah dan sukun, maka dia jadi far'i. Baik. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi rusuli. Rusuli. Okey, rusuli. Tengok. Ru muncul, su muncul, li. Kita tarik sikit sebab apa? Dia kasrah. Hi lagilah. Wa rusulihi. Okey. Wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Wa Jibril. Yang Jibril. Okey. Wa Jibril. Wa Jibril wa Mikala. Wa Mikala. Okey. Wa Mikala. Okey. Clearkan barisnya. Clearkan bunyi dia. Wa Mikala fa innallah.
Fa inna, dua harakat. Fa inna Allah. Lam lafzul jalalah kita baca tebal. Kenapa? Kerana sebelum ni ada fathah. Fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Aduwwul. Lil kafirin. Lil, jangan lil ka. Juga tak nak lil kafirin. Sikit sangat tak? Lil kafirin. Lil kafirin. Dia ada lenturannya. Lil. Okey. Seterusnya. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Sekali lagi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Baik. Walaqad. Jangan walaqad. Lantunkan dia. Walaqad qad. Okey. Anzal. Masukkan ke hidung. Anzalna ilaika. Ilaika. Jangan ilaika. Jangan kuatkan. Kaf bersahaja je. Sebut dah. Ilaika. Ilaika ayat. Yang ayat. Ayati. Tim. Yang ayati. Yang ayatim. Ada. Ayatim. Tim bayinat. Ayatim bayinat. Okey, pada ayatim bayinat biitbaqi syafatain bimakna talamus. Dengan makna kita rapatkan dengan makna merapatkan. Itbaq itu maknanya rapat-rapat je, bukan dikemamkan atau dikemaskan. Baik. Ayatim bayyi, jangan bayyinat. Jangan putuskan bunyi. Bayyi. Angin sentiasa boleh lepas. Bayinat. Wa ma yakfuru biha. Tumpu pada nak sebut kaf. Jangan tumpu untuk buat angin. Kalau tumpu nak buat angin, memang lebih. Tumpu nak sebut kaf. Perlu ingat, kaf adalah huruf syiddah. Apa makna syiddah? Makhrajnya kemas. Makhrajnya kemas. Cuma oleh kerana dia hamas dengan makna kandungan angin yang menolak itu banyak. Kandungan angin tolak tu banyak. Jadi bila mana angin yang banyak, kita tutup ruang dia. Bila kita nak buka, dia akan ada sikit. Kalau kita sengaja nak buat, dia akan seolah-olah melonggarkan makhraj kaf. Jadilah ia seolah-olah bukan syiddah. Kalau kita dengar ramai orang buat, sampai bunyi bercampur dengan kha, itu dah jadi satu kesalahan. Baik. Wa ma yakfuru biha. Yakfuru. Sikit je bunyinya. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Illal fasiqun. Bila sampai pada nun, maka lepaskanlah muncung. Kerana pada nun itu mati. Bila mati, maka mulut akan kembali kepada kedudukan asal. Ketika dhammah kita muncung, bila mana sampai kepada huruf nun, itu kita matikan kerana wakaf, maka dia akan kembali kepada
kedudukan asal. Kun. Okey. Baik. Kita lihat dulu terjemahan kepada ayat ini. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Man kana aduwwan lillah. Sesiapa yang aduwan. Adu makna musuh. Musuh lillah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa rusulihi dan rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikal dan malaikat-malaikatnya. Bukankah Jibril itu juga malaikat? Ya, tetapi standardnya kena sebut nama dia. Ni protokol lah. Kan? Jibril sebut nama, sebut lagi yang lain. Ni sistem protokol yang kita boleh belajar daripada Quran. Orang penting. Maknanya orang penting kita kena sebut. Bila dalam ucapan kita. Wa Jibril wa Mikala fa innallaha sesungguhnya Allah aduun. Okey? Fa innallaha aduun. Sesungguhnya Allah itu musuh lil kafirin bagi orang yang kafir. Di sini kita belajar sikit bahasa Arab. Inna, tengok selepas inna, perkataan selepas inna, maka kena bagi atas. Maka, lepas dia pula, bagi depan. Saya cerita gitu je senang. Walaupun sebenarnya, bahasa ilmunya lain. Tapi nak suruh faham, kalau ada dua kata nama selepas daripada inna, yang pertamanya bagi atas, yang keduanya bagi depan. Sebab tu, orang macam saya, walaupun saya tak hafal Quran, kalau orang mengaji, orang baca, saya dengar dan saya boleh tahu dia baca baris salah. Sebab apa? Sebab sistem baris itu tak betul. Ataupun dia tertinggal perkataan. Saya mungkin boleh kesan. Kerana apa? Kerana perkataan ayat itu tak lengkap dengan tertinggalnya ayat-ayat tadi. Perkataan-perkataan tadi. Itu antara cara lah. Kadang-kadang bila kita dengar, bila orang mengaji, murid menyangka bahawa gurunya ini hafal Quran, ingat ayat itu. Sebenarnya tak ingat pun. Saya sikit je baik hafal Quran. Saya hafal sikit je. Nak jadi imam pun, duk main gile-gile je untuk baca ayatnya. Kadang yang dah lama tak baca tu, dah tak berani dah nak baca. Tak berani nak baca dalam solat lah. Sehingga kita baca balik semula. Dan barulah kita, saya boleh baca semula dalam solat. Okey. Jadi ini cerita berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka itu memusuhi Allah, Rasul, Jibril, malaikat dan sebagainya. Dan Allah itu aduwwun lil kafirin, akan menjadi musuh juga kepada orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan laqad dan sesungguhnya anzalna kami turunkan ilaika kepadamu hai Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat. Ayat-ayat ataupun tanda-tanda. Bayinat, dalil-dalil, bukti-bukti. Bayinat yang menerangkan. Ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti yang menerangkan. Maknanya yang menerangkan tentang Allah SWT, keesaan Allah, kewujudan Allah SWT. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidaklah kufur dengan ayat-ayat Allah itu illa melainkan al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Jadi, dalil yang ada, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, sama ada dalam bentuk ayat Al-Quran, dalam bentuk dalil musyahadah, dalil yang kita boleh lihat tentang kewujudan alam ini, ianya sebenarnya dah cukup untuk memberi bukti pada kita bahawa di alam ini adanya Allah SWT. Orang-orang yang mengingkari itu sememangnya mereka nak ingkar sahaja. Bukan kerana mereka tidak nampak atau bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi hanya keengganan mereka saja untuk mengingkari perkara tersebut. Saya kongsikan seorang Arab Badui. Jadi pernah ditanya berkaitan dengan dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Arab Badui yang tidak berpelajaran ini menjawab, bila ditanya ma dalilu ala wujudillah, apa dalil yang Allah ini ada? Maka jawapannya ialah al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir wal 'alam dhat al-jibal wal abraj afala tadullu 'ala al-latif al-khabir.
Al-alam, dia kata al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir, maknanya tai unta menunjukkan adanya unta. Wal alam, dan alam ini zatal abraj, yang ada buruj, ada bintang-bintang. Zatal ajibal wal abraj, ada bukit bukau, ada bintang-bintang, buruj semua tu. Afala tadullu 'ala al-latifil khabir, tidakkah ia menunjukkan adanya Allah yang al-latif al-khabir, Allah SWT yang maha bijaksana itu. Okey. Terus kita tukar slide, kita tukar ayat dan kita teruskan bacaan dan juga terjemahan kepada ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-100. Awa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Okey. Awa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama. Awa kulla sikit lidah. Angin keluar. Awa kullama 'ahadu dia berada atas sikit daripada biji halkum. Dan dalam biji halkum. Jangan kuat sangat kerana dia cukup lemah dengan sifat-sifat lemahnya. Dan jangan sampai tertelan dalam dada. Dan nabadhahu fariqum minhum. Nabadha okey. Nabadhahu fari letakkan lidah pada makhrajnya, iaitu pada gusi kesat tu. Fari, dan tarik sikit supaya solid bunyinya kerana dia adalah kasrah. Berbaris bertanda kasrah. Fariqum minhum, jangan minhum. Kena confirm bunyi nun tu. Itu confirm bunyi itulah namanya izhar. Kerana izhar itu bukanlah mengizharkan huruf-huruf izhar, tetapi hukum 5 itu kalau izhar itu adalah nun yang diizharkan. Hukum nun mati dan tanwin itu, kalau izhar nun mati dan tanwin itu yang diizharkan. Kalau ikhfa, nun mati dan tanwin itu yang diikhfakan. Kalau idgham, nun mati dan tanwin itu yang diidghamkan. Itu kena faham dari sudut kenapa makna atau nama dan tindakan yang perlu kita buat. Okey. Minhum. Oleh kerana nun itu adalah sifatnya adalah mutawassit. Dia perlu kepada sedikit lenturan kerana keadaan lidah yang sederhana. Okey, minhum, dia tak kuat sangat, dia tak lembik sangat, maka dia sederhana. Min. Okey. Bal aktsaruhum, aktsar. Macam tadi saya kata, jangan dibuat anginnya. InsyaAllah dia akan keluar sendiri secukupnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. La. Okey, la yu'minun. Jangan yu'minun. La yu'minun. Okey. Terus ayat yang terakhir malam ni. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Semula. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Kalau boleh habis. Ayat ni kalau berhenti jadi tak cantik ibtidaknya tu. Okey. Walamma ja'ahum. Walamma ja. Itu dua harakat. Lamma, jangan lamma. Lamma, jangan. Lamma. Buka mulut. Dengan rahang sekali. Letakkan jari sini. Untuk merenggangkan rahang. Walamma. Ma. Ini bila saya tekan sikit, dia dah ganggu sebenarnya. Keadaan bunyi. Tapi saya nak cerita tentang rahang ini. Perlu direnggangkan. Walamma ja jangan ja jangan ja. Dah. Walamma ja'ahum rasu hum ra. Tutup mulut. Hum ra. Ini pun izhar. Tapi izhar syafawi, izhar ataupun tepat okey, izhar syafawi, izhar yang melibatkan mim. Okey, tapi konsepnya sama. Mim hendaklah dipastikan bunyinya, diizharkan, dijelaskan bunyinya. Rasulun min indi, jangan min ain. Berhati-hati, nun mati sebelum ain, mudah diganggu. Jangan mudah jadi min ain. Kena min indillahi. Min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Musa, tebalkan. Musaddi, jangan musaddi, jangan muncung. Sa. Musaddiqun lima ma'ahum. Ma'ahum nabadha. Humna. Okey? Itu izhar. Nabadha fariqum minalla. Terus turun. Nalla. Minalladzina utul kita. Utul. Balik. Utul. Yang utul. Balik semula. Utul kitaba kitaballahi wara yang wara tak betul wara dia campur muncung tak boleh wara'a zuhurihim. Zu, lidah keluar. Wara'a zuhurihim. Him, dari situ tutup. Zuhurihim. Okay. Ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum la. Hum la. Tutup mulut. Ka'annahum la ya'lamun. Juga jangan ka'annahum la. Jangan tekan. Tak boleh. Bila kan la, dia akan jadi macam ada tambahan. Huruf tu bukan bunyi la. Bunyinya la. La. Ka'annahum la ya'lamun. Okey. Baik, kita lihat terjemahannya. Awakullama. Di depan tu maknanya pertanyaan, tapi pertanyaan itu adalah taubihi. Pertanyaan untuk menganjing. Macam itulah. kalau boleh faham ya. Pertanyaan tu untuk menyindir sahaja. Awakullama. Adakah setiap kali ahadu
mereka semua berjanji. Ahadu ahdan, mereka berjanji dengan perjanjian. Nabadhahu fariqum minhum. Nabadha ni lempar. Seolah-olah dibuat perjanjian, kemudian bila Syiah tulis semua, nabadha, lempar. Fariqum minhum, satu puak dari kalangan mereka. Bal aktsaruhum, bahkan bukan satu puak lah, bal bahkan kebanyakan mereka begitu. La yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Ini kita orang Yahudi. Mereka tu janji, tapi kalau berjanji mereka tak tepati. Mereka itu tidak beriman kepada Allah SWT. Okey, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan lamma, apabila ja'a, telah datang hum, kepada mereka, rasulun min indillah, rasul min indillah, daripada Allah SWT, musaddiqun, sebagai pembenar, lima ma'ahum, terhadap apa yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama mereka? Mereka ada kitab Taurat. Bila Nabi datang dengan Quran, Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan dengan apa yang ada di tangan mereka sebenarnya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha, lemparlah. Daripada orang yang diberikan kitab tu, ada kitab dah dia. Tapi bila ada perjanjian dengan Rasulullah SAW, mereka ataupun janji dengan siapa, mereka akan mungkir. Mungkir janji itu diibaratkan dengan nabadha, lemparkan perjanjian itu. Kitab Allah wara'a zuhurim, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitab Allah. Nabadha, telah lempar, fariqun, siapa orang yang lempar tu? Apa yang dia lempar? Kitab Allah, kitab Allah. Wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Ini juga untuk menunjukkan bahawa kalau benda yang dah lempar ke belakang, maknanya dah tak nak tengok dah tu, tak penting dah. Kalau lempar depan boleh jadi ambil lagi, tapi lempar ke belakang maknanya tak nak menoleh lagi. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ka'anna, seolah-olah mereka, mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Kenapa Allah katakan bahawa ka'annahum? Sebenarnya kalau kita nak kira, sepatutnya mereka tahu, mereka dah ada kitab. Berimanlah dengan kitab itu. Tetapi rupa-rupanya orang-orang Yahudi ini, walaupun ada kitab dengan mereka, sebahagian besar daripada mereka itu tak peduli pun dengan kitab itu. Sebahagian besar daripada mereka itu tak nak baca pun kitab itu, dan tak faham, tak tahu apa pun yang ada dalam kitab itu. Jadi kalau kita nak bandingkan untuk kita ambil pengajaran, betapa ramai di kalangan umat Islam pada hari ini, mereka pun tak tahu apa-apa yang ada dalam Quran. Usahakan nak tahu apa yang ada dalam Quran, baca pun tak erti. Jadi banding bezakanlah. Cuma keadaan diri kita ini, kita masih lagi membuka hati untuk Islam, membuka hati untuk menerima Islam, untuk mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bimbang dengan sebahagian yang telah pun meletakkan Islam wara'a zuhurihim, di belakang mereka, menjadikan Islam itu tidak penting bagi mereka, amalan Islam itu tidak penting bagi mereka. Jadi pengajaran daripada apa yang telah berlaku itu, orang-orang Yahudi yang bersifat begitu, kalau boleh jangan ia berlaku kepada umat kita, kepada bangsa kita, kepada yang seagama dengan kita. Kerana jika ia berlaku, mereka juga akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa memadailah pertemuan kita pada malam ini. Setakat itu sahaja dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana wa an yuwaffiqana lima radih wa an yaj'al mustaqbala halina khairan mimma madih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.